Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa diberikan kesihatan dan memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal adakah memang betul ada dua entiti God yang berbeza dalam anime One Punch Man? Dan kalaulah memang betul ada dua entiti ancaman God yang berbeza, adakah mereka akan menjadi musuh yang terakhir untuk Saitama ataupun sebaliknya? Jadi untuk dalam video kali ini kita akan borakkan secara ringkas dan nak buat teori sikit berkaitan pasal dua entiti yang dipercayai adalah God dalam manga One Punch Man. Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Okey guys, sebelum kita sambung video, aku nak review sikit barang-barang yang aku baru dapat daripada AH Anime Store. Jadi barang yang aku baru dapat daripada AH Anime Store adalah hoodie Kumpulan Brahman Kawargi Senju. Kualiti untuk hoodie ni memang terbaik gila tau. Kain dia pun tak panas langsung. Aku memang suka gila pakai hoodie ni disebabkan kain dia memang cukup selesa. Design untuk hoodie ni korang boleh tengok sendirilah, memang cantik gila. Untuk colour dia pula hitam putih, memang untuk Kumpulan Brahman lah kan. Cumanya dia bukan jubah lah, ni hoodie. Dekat AH Anime Store korang jangan risau lah tau, banyak lagi hoodie-hoodie untuk design anime yang lain yang diorang jual juga. Antaranya anime Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan dan pelbagai lagi. Dan apa yang lagi menarik, sekarang ni diorang ada buat promosi tau, sempena New Year Sale, yang mana korang berpeluang untuk dapat diskaun sebanyak RM5 kalau korang gunakan kod yang aku ada letak dalam video ni. Dan setiap pembelian yang korang buat, korang akan dapat free gift. Kalau korang beli banyak lagi, korang akan dapat banyak lagi free gift. Dan korang juga berpeluang untuk menyertai lucky draw. Jadi kepada sesiapa yang sedang mencari barang-barang anime, sebagai contoh hoodie ke, cap ke, jam ke, kasut ke, t-shirt ke dan bermacam-macam lagi, korang boleh pergi ke IG AH_Anime Store. Jangan lepaskan peluang selagi promosi masih lagi berjalan. Link semua aku ada letak dalam description, okey? Okey, dah settle. Jom kita sambung lain video balik. Tapi sebelum kita start, aku nak bagi tahu awal-awal tau. Berkemungkinan besar aku akan panggil nama karakter tu bukan sebagai God. Aku akan cuba kurangkan panggil God dan aku lebih prefer untuk panggil sebagai entity. Jadi harap korang faham, okey? Dalam chapter baru-baru ni kita telah dikejutkan dengan kemunculan susuk tubuh sebenar God dalam chapter 153, yang mana entiti tersebut merupakan God yang sama telah diceritakan oleh Homeless Emperor sebelum ni dalam chapter 113. Sewaktu Homeless Emperor menerima kekuatan daripada satu entiti yang muncul di hadapan dia, dipercayai merupakan God. Malah dekat dalam chapter 153 pula, God telah pun muncul lagi sekali. Dan kali ni kita dapat tengok susuk tubuh God yang sebenar telah pun dipertunjukkan. Selepas secara tiba-tiba God telah pun muncul dekat bulan sewaktu Zombie Man sedang cuba untuk mendapatkan info pasal God daripada Homeless Emperor. Dan tak lama lepas tu, secara tiba-tiba God ada cakap dekat Homeless Emperor, "Diam, aku akan ambil semula kekuatan kau. Kekuatan dan kehidupan kau akan ditarik semula." Jadi selepas dia God cakap macam tu, secara mengejut Homeless Emperor telah pun mati dengan tubuh dia telah pun dibakar hidup-hidup. Malah dalam chapter 115 yang redraw punya, pertarungan di antara King Orochi menentang Saitama, dan dalam chapter 155 Yusuke Murata telah pun melukiskan satu gambaran dekat bawah tanah. Betul-betul dekat perut bumi ada satu ukiran purba yang menunjukkan ada satu entiti yang cukup besar, jauh lebih besar daripada King Orochi dekat ukiran tersebut. Dan entiti tu merupakan God yang sama macam kita dapat tengok dalam chapter 153. Malah dekat ukiran tersebut ada tulis, God memerlukan satu korban yang worthy ataupun layak untuk dibangkit dekat bumi. Jadi entiti yang aku telah ceritakan tadi tu merupakan satu entiti yang dikenali sebagai God. Dan God tu juga merupakan satu karakter yang sama hasil lukisan One Sensei. So dekat sini kita pun boleh nampak lah, God yang telah dipertunjukkan ni, tubuh beliau seakan belum lengkap ataupun sempurna, disebabkan pertama kali kita dapat tengok karakter God telah muncul dalam chapter 113, beliau masih lagi belum mempunyai tubuh yang asli. Dan kalau kita refer apa yang telah dikatakan dalam chapter 115, berkemungkinan besar God masih lagi belum mempunyai korban yang sesuai untuk dibangkit semula. Cumanya personality untuk karakter God ni dia seakan mempunyai agenda yang
yang jahat tau. Lagi-lagi dia telah memberikan kekuatan dekat Homeless Emperor bertujuan ingin mempergunakan Homeless Emperor untuk menghapuskan kehidupan yang ada dekat bumi. Buktinya kita dapat tengok dalam chapter 113, God ada cakap dekat Homeless Emperor sewaktu dia ingin memberikan kekuatan dekat beliau, kau betul, manusia ni memang bodoh, tapi kau tak patut mati. Aku akan berikan kekuatan dekat kau, apa yang patut kau buat dengan kekuatan ni kau kena tahu. Dan kekuatan yang diberikan God kepada Homeless Emperor ni memang cukup luar biasa tau. Sampaikan Homeless Emperor menjadi satu monster ancaman naga yang memang susah nak dihalang oleh beberapa hero kelas S. Jadi disebabkan tu aku beranggapan walaupun kekuatan yang telah diberikan God tu memang cukup kuat, tapi yang sebenarnya kekuatan tu hanyalah kekuatan yang kecil je untuk God. Dan kekuatan God yang sebenar jauh lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan monster-monster yang lain. Kekuatan Homeless Emperor tu ibarat macam besar kuman ataupun semut je bagi God. Sebab itulah dia boleh je bagi Homeless Emperor kekuatan macam tu. Manakala dekat dalam chapter 138 kita telah dikejutkan dengan satu lagi entiti yang masih lagi tak diketahui identiti sebenar beliau. Tapi ramai yang beranggapan sebelum munculnya karakter God dalam chapter 153, entiti yang cukup besar berada dekat bawah tanah telah dilihat oleh Saitama, Flashy Flash dengan monster Manako. Ramai yang mengatakan entiti tersebut merupakan God. Cumanya apa yang membezakan karakter yang berada dekat bawah tanah ni dengan karakter God dalam chapter 153 tu, first, penampilan untuk karakter tersebut seakan mempunyai tubuh yang lebih lengkap atau perfect nak dibandingkan karakter God dalam chapter 153. Dia ada otot, lebih tegap dan seakan lebih menakutkan. Tapi apa yang peliknya dekat sini, personality dan kedudukan untuk karakter tersebut seakan tengah depress tau, ataupun tengah tidur. Tak sama macam karakter God yang telah muncul dalam chapter 113 dan chapter 153. Sebab karakter God yang telah muncul tu dia mempunyai aura sebagai villain tau, dan dia tak ada masalah pun untuk menunjukkan diri dekat Homeless Emperor. Berbeza pula dengan karakter yang tengah memeluk pula, dah tua pun bodoh, memeluk lutut dia tu. Memang tak sama personality dia. Satu lagi, sewaktu Saitama, Flashy Flash dan monster Manako sedang berada dekat bawah tanah, mereka terjumpa juga dengan satu cube yang cukup berat dan ianya mampu untuk berkata-kata. Dengan cube tersebut ada cakap dekat dorang, bagi aku tengok adakah kau layak untuk menjadi vessel dan menerima kekuatan dari aku. Letakkan tangan kau dekat atas cube ni dan nyatakan sekali dengan cukup sungguh keinginan kau. Kalau kau adalah worthy, kau akan layak untuk menerima kekuatan tersebut. Tapi kalau kau tak layak, kau akan terima akibatnya. Dan tak lama lepas tu pun hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast telah pun muncul dekat sana dengan dia telah mengutip cube tersebut sambil Blast ada cakap hobi dia adalah untuk mengutip cube tu, dan cube ni seakan transmitter yang membolehkan seseorang untuk berkomunikasi dengan dia. Tambahan cube tu pun dah memang macam kenal sangat dengan Blast. Jadi persoalannya sekarang, adakah dua entiti yang telah muncul dalam chapter-chapter yang lepas adalah merupakan satu karakter yang sama ataupun sebaliknya? Jadi bagi pendapat aku yang pertama, berkemungkinan besar ya, memang betul dua entiti yang telah muncul sebelum ni merupakan dua karakter yang berlainan, dan mungkin juga kedua-dua karakter tersebut merupakan God yang berlainan. So kiranya ada dua God lah dekat sini kan. Yang satu tu dah memang confirm mempunyai agenda yang jahat, dan satu lagi masih lagi tak diketahui. Cumanya kalau korang perasan kan, kata-kata yang telah terukir dekat ukiran purba dan apa yang telah dikatakan oleh cube tersebut seakan mempunyai satu jalan ataupun relate dan tujuan yang sama tau. Yang mana ukiran purba tu mengatakan God mahukan satu korban yang layak untuk dibangkit semula, manakala cube tu pula dia mencari seseorang yang layak untuk menerima kekuatan daripada dia. Jadi kalaulah kekuatan yang dimasukkan oleh cube tu akan membawa kepada kebaikan, kenapa dia seakan marah sangat apabila Blast telah muncul dekat sana? Dan kenapa Blast tak membenarkan mereka bertiga untuk menyentuh cube tersebut? Jadi mungkinlah Blast tahu kekuatan yang ditawarkan oleh cube tersebut perlu dibayar. Maksudnya kekuatan tersebut bukannya kekuatan yang dibagi macam tu je tau. Kekuatan yang diperoleh tu perlu dibayar. Sebagai contoh, mungkinlah perlu dibayar dengan cara tubuh orang yang menerima kekuatan tersebut kena jadi tubuh seterusnya untuk God, ataupun orang tu kena buat sesuatu yang tak baik ke kan, kita pun tak tahulah. Jadi mungkinlah disebabkan tu Blast sentiasa memantau supaya tak ada sesiapa pun yang akan menerima kekuatan dari cube tersebut. Tambahan, kalau kita refer fan manga pertarungan di antara God menentang Saitama yang dihasilkan oleh Simin Lab yang aku pernah borakkan sebelum ni pun, memang ada karakter God yang berlainan selain entiti yang sedang berhadapan dengan Saitama. Fakta menarik, Yusuke Murata sendiri pernah
pernah puji hasil lukisan fan manga daripada Smilet tau, sebab lukisan dia memang accurate gila dengan jalan cerita manga One Sensei. Dan entiti yang dilukiskan oleh Yusuke Murata pun memang sebiji gila macam entiti yang dilukiskan oleh Smilet. Jadi mungkin boleh je terjadi kalau Yusuke Murata refer konsep daripada fan manga yang dihasilkan oleh Smilet, yang mana ada karakter god yang lain juga dalam manga One Punch Man. Sebab karakter yang telah dipertunjukkan dalam chapter 138 tu memang tak ada langsung dalam manga One Sensei. Jadi bagi pendapat aku, benda ni memang logik je, ataupun tak heran lah, memang cukup make sense kalau Yusuke Murata buat macam tu. Sebab jalan cerita yang dihasilkan oleh Smilet pun memang cukup menarik, cumanya ending dia je lah yang agak tergantung sikit kan. Jadi conclusionnya dekat sini, aku rasa berkemungkinan besar dua entiti yang telah muncul dalam manga One Punch Man tu memang merupakan dua entiti yang berlainan. Cumanya sampai sekarang motif sebenar entiti yang sedang berada dekat bawah tanah tu masih lagi tak diketahui, adakah dia ni baik ataupun sebaliknya. Boleh dia terjadi perfahaman di antara dua entiti yang telah muncul tu berlawanan tau, ataupun bertentangan. Jadi kiranya entiti yang berada dekat bawah tanah tu mungkin akan memihak kepada manusia dan cuba untuk menghalang apa yang cuba dilakukan oleh satu lagi entiti tersebut. Dan mungkin satu hari nanti akan berlakunya pertarungan yang cukup epik di antara Saitama menentang God dalam manga One Punch Man. Mungkin lebih epik, jauh lebih epik daripada pertarungan yang kita dapat tengok dalam fan manga yang dihasilkan oleh Similam. Tapi apapun, macam apa yang aku cakap dekat awal video tadi itulah, ni semua hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang ada pendapat lain ataupun tak bersetuju dengan pendapat aku ke apa, just drop je komen dekat bawah, ok? Kita share pendapat. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.